Warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita sambung tajuk kita dengan tajuk 9.4 iaitu Malaysia dalam pertubuhan Commonwealth. Jadi bila belajar bab ni nanti pelajar akan dapat menghuraikan penyertaan Malaysia dalam Commonwealth. Apa maksud Commonwealth tu? Commonwealth tu ialah negara-negara yang pernah dijajah oleh British iaitu pertubuhan yang ahlinya merupakan bekas tanah jajahan British. Bukannya Commonwealth ialah Commonwealth sebab ramai pelajar dulu bila sebut Commonwealth dikata sukan Commonwealth lah. Betul lah sukan Commonwealth. Tapi Commonwealth adalah satu pertubuhan yang disertai oleh Malaysia ataupun oleh bekas-bekas tanah jajahan British. Banyak tanah jajahan British di serata dunia. Sebanyak lebih kurang 55 buah negara yang terdapat di dalam Commonwealth ni. Okey, sebagai pengenalannya 9.4 ni pengenalan Commonwealth ialah Commonwealth ialah sebuah badan yang dianggotai oleh negara bekas tanah jajahan dan naungan British yang telah merdeka lah. Kalau kita diberi kemerdekaan maka kita jadi ahli kepada Commonwealth lah. Okay, yang kedua, badan ini ditubuhkan untuk membina semangat setiakawan negara anggota serta mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Penyertaan dalam Commonwealth memberikan manfaat besar kepada negara. Maknanya bila kita belajar tajuk ni kita tahulah apa kefaedah kita menyertai Commonwealth ni. Okay, yang ketiganya, Malaysia perjuangan hak asasi manusia, kerjasama, ekonomi, pembangunan bidang sosial serta terlibat dalam pengurusan isu antarabangsa melalui pertubuhan Commonwealth lah. Itu sebagai pengenalan tajuk 9.4. Okey, seterusnya penyertaan dan sumbangan Malaysia. Penyertaan dan sumbangan iaitu rancangan Colombo. Dia panggil nama dia tu rancangan Colombo. Iaitu yang pertamanya Malaysia menyertai rancangan Colombo ni, rancangan pembangunan ekonomi dan sosial di bawah Commonwealth. Ini ada logo dia tu, rancangan Colombo. Yang keduanya, tujuannya ialah untuk menangani masalah kemiskinan dalam negara anggota Commonwealth lah. Negara-negara hak miskin dalam pertubuhan Commonwealth lah. Kemudian yang ketiganya, dapat khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, pertanian, teknikal dan juga kesihatan. Sumbangan dalam rancangan dan Colombo. Yang keempat, 1995 terlibat dalam program latihan untuk kakitawan awam dan pembangunan swasta. Kemudian memberikan bantuan dalam pelbagai bidang kepada negara-negara anggota yang belum membangun melalui rancangan Colombo lah. Okey, penyertaan dan sumbangan Malaysia seterusnya ialah kerjasama pertahanan. Malaysia pernah masuk di bawah keselamatan lah. Pertamanya 12 Oktober tahun 1957, Malaysia terlibat dalam kerjasama pertahanan melalui perjanjian ditandatangani antara Britain dengan tanah Melayu, iaitu perjanjian mengukuhkan pertahanan dan keselamatan lah. Yang kedua tu, yang ketiganya, kerajaan sediakan kemudahan kepada tentera Britain, pasukan simpanan strategik Commonwealth, sama ada untuk obligasi Commonwealth maupun keperluan antarabangsa. Perjanjian ini membolehkan Britain serta negara Commonwealth memberi komitmen terhadap pertahanan negara kita lah. Sebab kita pernah diuji pertahanan negara kita tu, jadi kita mohon jadi negara-negara Commonwealth membantu kita dah dalam konfrontasi di Indonesia tu. Commonwealth, pertubuhan pakatan tentera Commonwealth telah membantu kita lah. Okey, kemudian penyertaan dan sumbangan kerjasama dalam bidang ekonomi lah. Pertamanya,
negara Commonwealth antara rakan dagang Malaysia yang utama. Yang keduanya, komoditi utama negara dieksport ke negara-negara anggota Commonwealth dengan lebih mudah. Maknanya kita boleh jual barang kita ataupun ekspor ataupun import barang kita di negara-negara Commonwealth dengan kadar cukai yang lebih rendah. Betul lah. Contohnya cukai ekspor barangan siap dan cukai produk digital. Yang keempatnya, pelbagai kemudahan turut disediakan seperti kemudahan kredit dan bantuan dana Commonwealth. Yang kelimanya, pelaburan daripada negara Commonwealth juga penting kepada pembangunan ekonomi negara kita. Kemudian penyertaan dan sumbangan Malaysia, penentangan terhadap dasar apartheid ni, kapur dasar apartheid ni. Okey, pertamanya dasar apartheid ni ialah satu dasar menjadi satu isu penting dan perhatian Commonwealth. Malaysia dengan lantang menentang dasar apartheid inilah. Dasar apartheid ni dasar menganaktirikan kaum kulit hitam di Afrika Selatan. Yang keduanya, asas penentangan Malaysia. Dasar ini salah guna hak dan asasi Malaysia, tidak selaras dengan PBB dengan Commonwealth sebagainya. Membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. Ketiga, Malaysia bersama-sama dengan negara lain menyuarakan isu ini dalam pertubuhan Commonwealth Afrika Selatan tarik diri kepada sukan Commonwealth kerana kelantangan Malaysia ni. Kemudian yang keempatnya, lawatan Nelson Rolihan Mandela ke Malaysia kelantangan Malaysia ni. Malaysia juga tak masuk sukan Olimpik kerana dasar apartheid ni lah. Penyertaan sumbangan Malaysia dalam ketua-ketua negara Commonwealth iaitu COGM. Malaysia turut terlibat dalam mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth COGM yang diadakan 2 tahun sekali. Jadi pelajar tak ingatlah kalau COGM ni ialah merupakan mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth kerajaan kita siapa ketua. Jadi ni logo dia. Ingat logo ni. Logo kapur tu. Yang keduanya, persidangan ini diadakan bagi membincangkan isu antarabangsa yang berkaitan dengan anggota negara Malaysia menjadi tuan rumah persidangan ini Okey, penyertaan dan sumbangan Malaysia yang seterusnya dalam bidang sukan Commonwealth. Malaysia menyertai sukan Commonwealth sudah semestinya sukan Commonwealth, sukan yang mendapat sukan yang kedua terbesar selepas sukan Olimpik, dan Malaysia menyertai ini Yang keduanya, pencapaian atlet. Sukan ini diadakan setiap 4 tahun sekali. Penyertaan Malaysia dalam sukan ini mampu mengeratkan hubungan antara negara anggota Malaysia. Pencapaian Malaysia, atlet Malaysia lebih mengharumkan nama negara Kelimanya, Malaysia pernah menjadi tuan rumah sukan Commonwealth. Itu yang merupakan penyertaan dan sumbangan Malaysia dalam sukan Commonwealth Kesimpulan tajuk 9.4 kita ni ialah penyertaan Malaysia dalam Commonwealth bahawa manfaat yang besar, manfaat dari sudut ekonomi, sosial dan politik kepada negara Yang keduanya, Malaysia turut terlibat dalam program dilaksanakan oleh badan dunia ini yang ditonjolkan kewibawaan negara kita pada peringkat dunia selain lantang suarakan isu pandangan dalam pelbagai isu. Itu kesimpulan tajuk 9.4. Akhirlah tajuk kita untuk kali ini. Kita sambung nanti dengan tajuk 9.5. Nanti belajar boleh jawab soalan-soalan yang disediakan untuk soalan 9.4 ni apa faedah Malaysia menyertai Commonwealth dan sebagainya